Sepuluh orang. Yes. Okay, selamat petang. 10 orang lagi tak ada ni, ramai lagi ni. Miss Steve dengan saya, Miss. Siapa? Steve. Dengan Jordi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, ngam. Ada lagi? Tak ada. Okay, so kita gabung CP2 dengan 14 supaya sebab CP14 tak ada kelas hari ni. So that lecture besok boleh masuk sama-sama. Okay, so hari ni, sekejap saya lupa nak share. Okay, so hari ni kita nak sambung the last part of chapter 9. So that besok kita akan buat summary untuk continuous random variables, and then the next class kita boleh bincang tutorial chapter 9. So chapter 5 punya tutorial macam mana semua? Dah siap ke? Okay ke tutorial chapter 5? Tak ada orang jawab pun. Okay, Miss. Okay. Nah, dalam 48 orang tak ada seorang je yang jawab. Okay, kalau tak. Okay, Miss. Okay. So kita akan habiskan chapter 9 hari ni. Esok kita akan buat tutorial lah. Kita akan buat summary lah untuk chapter 9. So macam biasa, saya cakap kalau soalan random variables, kita kena identify dulu sama ada dia discrete ataupun dia continuous. Okay, so kita dah tahu semua pasal discrete. Dan kita ada continuous random variables, kita ada PDF, kita ada CDF kita. So nampak je soalan tu tentang continuous, dia mesti ada kaitan dengan integration ataupun differentiation kita. Nampak je soalan cakap continuous, mesti akan buat integration ataupun buat differentiation. So sama ada daripada PDF kita pergi CDF, kena integrate, ataupun daripada CDF pergi PDF, kita kena differentiatekan lah. Okay. So hari ni kita akan tengok mean and variance for continuous random variable. Mean ataupun soalan akan cakap expectation, benda yang sama mean, expectation, average, tu semua benda yang sama, EX kita. And then variance kita. Kalau kamu tengok kat sini, kita just pakai formula lah. Bezanya, mean, nak cari mean kat sini kita kena integratekan daripada negative infinity to infinity x times dengan fx dx. Okay. So kalau kita tengok untuk discrete, summation of x darab dengan probability of px kita. So yang berbeza dekat expectation kita, variance basically formula yang sama. Properties pun properties yang sama juga. Okay, so kita tengok dulu kita punya. Okay, sebelum tu kalau kamu tengok dekat sini mesti kena integrate kan. So bila kita nak cari mean ataupun kita nak cari variance, dia mestilah daripada PDF. Okay, mestilah daripada PDF. Soalan yang dia bagi tu mesti PDF. Ataupun kalau dia bagi CDF, kamu kena cari PDF dulu. Okay, alright. So kita tengok expectation and variance. So kita tahu expectation tu ialah mean kita lah, macam saya cakap tadi. Basically kita just pakai formula je. EX is equals to integrate from negative infinity to infinity x darab dengan fx. Okay, nampak ni ada x darab dengan fx. Jangan lupa x dekat situ. Okay, so di sini semua properties yang sama lah, properties yang sama macam kita buat untuk discrete. Okay, kita terus kepada example 24. A continuous random variable. Dua benda kita kena determinekan sama ada dia discrete ataupun continuous. So soalan cerita pasal continuous. Mesti akan ada integration ataupun differentiation dalam jawapan kamu. And then dia bagi PDF. Okay, so dia bagi PDF dekat kita. Kalau kita tengok soalan, dia suruh cari mean, dia suruh cari mean lah berkaitan dengan mean. So ngam lah kita ada PDF dekat sini. Okay. Mean mesti ada PDF. Nak cari mean mesti kena guna PDF. Okay, so the first question dekat sini dia suruh cari EX plus 1. So kalau kita guna properties, EX plus 1 is equals to EX plus 1 lah. Okay, EX plus dengan 1. So basically kita kena cari EX kita dulu. So untuk cari EX kita ada equals to
integrate from negative infinity to infinity. So dekat sini yang kita ada interval kita cumalah 2 to 5. So basically kita perlu integrate 2 to 5 dekat sini. Okay. Formula kita nak cari min untuk continuous random variable, x darab dengan fx. So jangan lupa x kita kat sini. X darab dengan fx. Fx kita yang this one lah. 2 over 7 x minus 1. So darab dengan 2 over 7 x minus 1 dx. Okay. So dekat sini kita boleh simplify kan. Kita boleh keluarkan constant kita 2 over 7. Keluarkan constant 2 over 7. So kita integrate 2 to 5. So darab masuk x darab x kita dapat x square, x darab 1 kita dapat minus x. So kat sini dia jadi x square minus x dx. Di sini baru simplifikan kita baru simplifikan, kita darab masuk x, kita belum integrate lagi. Ramai sangat pelajar yang dekat sini dia ingat dia dah integrate kan. Okay, common mistake, silly mistake, careless mistake dekat sini. Ramai sangat. Okay, so please ingat keluarkan constant, darab masuk x, belum integrate lagi. So kita integrate macam biasa. 2 over 7 dekat luar, integrate x square, kita ada x cube over 3. Integrate x, kita ada x square over 2 from 2 to 5. Okay, substitution of limit kita mesti kena ada. Kita ada 5 cube over 3 minus 5 square over 2 minus 2 cube over 3 minus 2 square over 2. Okay, cuba kira berapa jawapannya? Berapa kamu dapat kat situ? (57/7), Miss. Okay, 57 over 7. Okay, tapi soalan tak minta EX, soalan minta EX plus 1. So kita masukkanlah kat sini, EX kita is 57 over 7 plus dengan 1 kita akan dapat 57 plus 7, 64 over 7. Okay, very simple. Integrate, basically integrate expectation ni integrate biasa je lah, integrate X, integrate X square, integrate yang basic integration. So kalau kita tengok soalan nombor 2, kita ada E to X. So by using properties EEX, dia akan jadi 2EX kat sini. So EX kita 57 over 7, so 2 times 57 over 7, kita akan dapat 114 over 7. Okay, properties. So untuk soalan C, kita ada E10 minus X. So kalau kita expand kan, kita akan ada X E10 minus EX. So E10 kat situ properties dia ialah 10 sahaja. Minus EX. So kita ada 10 minus 57 over 7 is equals to 13 over 7. Okay. Semua ni properties lah. So untuk soalan D, kita ada E3x square minus 5. Kalau saya ada E3x square, properties dia jadi apa? Anyone? E3x square properties kita tukar jadi apa? 3EX square. 3EX square. Okay, so bila kita ada E3x square minus 5, kita boleh tukar dia jadi 3EX square minus 5. Okay, sebab E5 dia tinggal 5 sahajalah. So apa yang kita perlu cari dekat sini ialah EX square lah. So basically untuk cari EX square sama je macam cari expectation kita. Kalau dekat sini X, kat sini X. So kalau kat sini X square, kita gantikan dia dengan X square lah. So untuk cari EX square dekat situ kita ada EX square is equals to, masih lagi integrate from 2 to 5. X square darab dengan function kita. Which is function kita ialah 2 over 7 x minus 1. Okay. 2 over 7 x minus 1 dx. Dan macam biasa keluarkan constant kita which is 2 over 7
Belum integrate lagi, baru nak masukkan x. X square darab x, x cube, x square darab 1, x square. So kita ada x cube minus x square. Okay. Dekat sini ramai sangat yang salah. Saya cakap banyak kali sebenarnya. Saya cakap banyak kali sebab sentiasa jadi. Ramai sangat yang salah dekat sini. Bukan dia tak tahu, tapi careless sahaja. Careless sangat banyak berlaku kat sini. So make sure kamu tengok betul-betul. So kat sini kita ada 2/7 constant kita. Integrate x cube, kita ada x 4/4 minus integrate x square, x cube over 3 from 2 to 5. Substitution lah kat sini. Substitution wajib tunjuk Substitution of limit kita tu wajib tunjuk. Kita ada 4/4 minus 5 cube over 3 minus 4/4 minus 2 cube over 3. Berapa jawapannya? (453/14). 453/14. Thank you Oli. Oli seorang je ke dalam kelas saya ni? Okay. So 453/3 EX square masuk balik dekat dalam ni. Okay, jangan lupa masukkan balik. So kita ada 3. Taklah terus sini. So kita ada 3 times 453/14 minus 5. So di sini dapat 1289/14. So ini jawapan final kita. Okay. So basically dekat sini expectation kita basically properties je lah. Yang penting kamu kena tahu formula kita integrate x darab dengan function kita. Okay. Apa saya nak cakap? And dia mesti kena PDF. So kalau dia F besar kat sini tak boleh bukan tak boleh guna. So apa yang kita kena buat, kita kena cari juga PDF kita. Alright. So itu expectation. So kita tengok pula variance. Tak sempat salin, boleh salin dulu. Okay, kita tengok pula variance kita. Variance of x. So macam saya cakap tadi, variance basically sama je formula dengan discrete. So variance kita yang ini. Macam mana nak cari variance? So this is your formula for variance. Ni tak ada E ni tak ada. Padamkan. EX square minus EX kita square kan. And then kita ada 2 properties. 3 lah sebenarnya properties kita. Satu lagi kalau kita ada variance AX is equals to A square variance X. Okay. So boleh terus kepada soalan kita, example 25. X is a continuous random variable and dia bagi kita PDF dekat sini. So tak ada masalah lah untuk kita cari mean. Kita boleh terus cari mean. Soalan suruh cari variance X sahaja. So kita tahu formula untuk variance kita ialah EX square minus EX square. Okay. So apa kita perlukan ialah EX dengan EX square kita. So kita akan cari itu dulu. Kita cari EX kita equals to integrate, kita tahu formula untuk cari expectation kita EX equals to integrate negative infinity fx dx. So bila kita ada 2 function macam ni, kita kena integratekan semula which is from 0 to 1/2 function ni, from 1/2 to 2 function yang ini. Okay, and then kita kena tambah semula. So kita akan dapat integrate from 0 to 1/2, yang ni yang atas sekali ni. From 0 to 1/2 function dia ialah 4/3 1 minus x. Tapi jangan lupa mesti darab dengan x. Kita ada function kita 4/3 4/3 1 minus x. Plus dengan sambung yang bawah kita ada 1/2 to 1 function 4/3x. Jangan lupa juga darab dengan x. Okay. So kita ada 4/3x function kita. So integrate x fx kita. So kalau ada banyak lagi function dia, kita akan tambahlah semuanya. So the next step is macam biasa, kita keluarkan constant kita simplifikan dulu. 4/3, 0, 1/2, x darab 1 kita ada x times x kita ada x square.
dx plus keluarkan constant 4/3, 1/2 to 1, x times x, kita ada x square di sini. Okay, cuba cari jawapannya. Integratekan, substitutekan value and then cari jawapan ex square kamu, ex, and then kita akan cari ex square kita juga. Okay, cuba cari dulu. Sekejap lagi saya panggil siapa yang saya nak. Ada yang dah dapat ex kamu? Dapat berapa ex? 1/2 kah, Miss? Yes, 1/2. So 1/2. Okay. Substitution of limit kita ni mesti kena ada markah dekat situ. Substitution. Kamu dapat ni satu markah, kamu integrate dapat markah, kamu buat substitution satu markah, final answer ni dapat markah. Okay. So jangan tinggal satu pun start. Okay. So samalah untuk ex square kita untuk ex square kita ada integrate sama juga, which is daripada 0 to 1/2, 1/2 2. Tapi kita punya x tu kita ganti dengan x square lah. Okay. So kita ada function kita kat sini 4/3, 1 minus x. Buat benda yang sama basically, dx plus integrate from 1/2 to 1 x square. Function kita ialah 4/3x. Okay, integratekan, keluarkan constant 4/3 x square plus x cube dx plus 1/2 to 1 4/3 x cube dx. Okay. Boleh buat sendiri, integratekan substitution limit kamu. Anyone dah dapat jawapan? Ex kah? Miss yang x square plus x cube tu kan Miss, bukan katanya minus. You minus. Right, thank you. Minus. Divide over 72 Miss. Yes, 25/72. 25/72. Ni buat sendiri ya. Integrate substitution dengan limit kamu.
Okay, so 25/72. So kita dah ada EX square, kita ada EX kita. So kita boleh cari kita punya variance lah. So variance X is equals to EX square which is 25/72 minus EX square kita 1/2 square. Di sini kamu akan dapat 7/72. Okay, so that is how to find variance X. Simple je, memang jangan kerja panjang, betul, jangan kerja panjang, tapi kalau kamu ada 3-4 function lagi lah panjang kamu kena integrate kan. Tapi biasanya integrate ni ialah integrate yang basic. Integrate X square, integrate X cube, integrate X4. Jarang lah dia bagi soalan integrate ln dekat situ, jarang lah. Memang jangan kerja panjang tapi simple je, okay. Careless mistake selalu sangat terjadi dekat sini. So kurangkan careless mistake, kamu check balik, okay. Okay, so itu macam mana kita nak cari variance. Boleh? Boleh, Miss. Okay. So kita teruskan kepada example 26. So X is a continuous random variable with PDF. Kita ada continuous and kita ada PDF. Okay, biasanya soalan tak adalah straightforward, akan baik try tanya EX, find variance X. Okay, kadang-kadang dia bolehlah tukar soalan kita. So kalau kamu tengok kat sini, ini apa ni sebenarnya? Integrate X square fx dx from negative infinity to infinity. Apa tu sebenarnya? EX square. Yes, EX square. So ini ialah EX square kita. So EX square is equals to 29. And then dia bagi kat kita variance 3x is equals to 36. Dia suruh cari mean of x. So mean of x ialah EX kita. Ni kita nak cari. Okay. So dari apa yang kita ada ni, EX square tak boleh buat apa-apa. So variance 3x kita boleh guna properties which is variance EX akan jadi 3 square variance x equals to 36. So variance x is equals to 36 divided by 9, kita akan dapat 4. Okay. So boleh guna formula terus, variance x is equals to EX square minus EX square. So EX square kita 29, EX square kita tak ada, variance x kita ada 4. So basically EX square kita is equals to 25, EX kita ialah plus minus 5. Okay, simple. So kamu kena faham lah apa yang soalan bagi. Contohnya macam dia bagi macam ni, kamu kena faham lah apa ni dia bagi. So ini simple je lah soalan 26 ni. Okay, so the last part, the last example for chapter 9. Example 27. Okay, salin dulu. Yang belum habis salin boleh salin dulu. Semua orang okey ke masih bersama saya? Okey kan? Boleh Okay, ke? Miss. Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Okay, good. So, example 27. Continuous random variable. Kita ada continuous random variable. Kita ada PDF. Okay. So, ngam. Kalau kita nak cari EX dan cari variance X, ada masalah sebab dia memang bagi PDF dekat kita. So, instead of dia bagi piecewise function, dia bagi function ni. So, tak ada masalah lah. And dia kata EX is equals to mu, variance X is equals to sigma square. So dia suruh kita cari probabilities. Balik semula kepada continuous kita, CDF, PDF, PDF, CDF kita. Kamu mesti tahulah macam mana nak cari probability kita ni. Okay, sebelumlah kita selesaikan soalan yang ini, kita tahu dalam ni ada mu, ada sigma. Okay, so kita perlukan kita punya mean, kita perlukan kita punya variance. So benda yang pertama kita akan buat ialah to find mean kita. Untuk cari variance perlukan EX square dan kita boleh cari variance kita. Okay, so ini 3 benda yang kamu kena cari. EX, EX square, variance X square kamu. So how to find your expectation ataupun mean, which is integrate from, kita ada from 0 to 1, 0 to 1 sahaja. From 0 to 1, X darab dengan 3/4 1 plus X square. Jangan lupa darab dengan X
Okay, so keluarkan constant 3/4, integrate from 0 to 1, kita ada x plus x cube dx. Okay, teruskan. Cari, integratekan, cari kamu punya ex, cari kamu punya ex square, cari kamu punya variance x. Tolong carikan tiga benda ni.
Mute saja je buat dulu. Okay, EX dapat? Dapat berapa EX? 9/16. 9/16. Okay, so 9/16 kita tahu EX kita ialah mu. Okay, so ini ialah sama dengan mu kita. Okay, so EX square dapat berapa? 2/5. Salah. Betul-betul, 2/5. Okay, so 2/5. So kita ada EX, kita ada EX square, so kita boleh cari variance kita. Variance X is equals to 2/5 minus 9/16 square. Berapa tu? 107/1280. 1280. Okay, so dia cakap variance kita ialah sigma square kita. So ini ialah sigma square kita. Okay, so sekarang kalau kamu tengok probability yang kita nak cari ni, kita ada mu kita which is this one. Kita ada 9/16 mu kita, and kita ada sigma square, tapi dekat sini dia jadi sigma je, so kamu kena square rootkan lah. So to find sigma, kita kena square rootkan 1/107 over 1280, ataupun sebenarnya dia nak cari standard deviation lah. So dekat situ kamu akan dapat berapa? 107 over 1280, 0.289. Okay, so 0.289. So kita ada mu dekat situ and kita ada sigma kita 0.289. So now kita just masukkan dalam probability yang kita nak cari ni, which is kita ada P X minus mu modulus X minus mu less than sigma. So equals to P modulus X minus 9/16 less than sigma is 0.289. Okay, so nak cari probability, kalau soalan suruh cari probability P A X B, kalau kita ada PDF, kita kena integratekan lah from A to B function kita. Siapa tak ingat, siapa tak faham, so kita akan buat summary pasal soalan ni lah, pasal part to find probability ni. Tapi masalah kita sekarang ialah kita ada modulus. So how to define modulus kita? Kalau kita ada P X minus A less than B, dia akan jadi P, macam mana ni? Macam mana tulis ni? P, jap, salah. Kejap Okay, modulus X less than A, so dia akan jadi, Tuhan, negative A X positive A. Okay, so ini define modulus kita lah, which is kita dah belajar dah dalam last semester. So kamu kena tahulah macam mana nak define modulus kita. So by using this definition, kita pecahkan kepada positif dengan negatif 0.289. So kita akan dapat P negatif 0.289 X minus 9/16 positive 0.289. Okay, alright. So 9/16 kita bawa pergi sebelah, 9/16 bawa pergi sebelah sini, 9/16 kita bawa pergi sebelah sini. So tolak negative 0.289 plus 9/16 berapa? Tolong kirakan. Negative 0.289 plus 9/16. Berapa tu? 0.2735. 2735. So sini akan tinggal X sebelah kanan. 0.289 plus 9/16. 0.8515. 15. Okay, so 8515. Alright, so daripada apa yang kita define dekat sini, how to find probability of X between A dengan B, kita kena integratekan lah daripada A ke B. Ingat kita tengah buat continuous, tak kisah ada equal, tak ada equal, tak kisah. Okay, continuous kita boleh abaikan equal je. So basically apa yang kita kena buat, kita kena integratekan lah, integrate from 0.2735 to 0.8515 function kita. Okay, function ni 3/4
1 plus x square. Jangan darab dengan x pula. Darab dengan x tu untuk cari expectation kita. Sekarang kita just cari probability. Okay, so keluarkan 3/4. Function kita tadi ialah 1 plus x square. So just integrate lah 3/4, integrate 1 akan dapat x, integrate x square dapat x cube over 3, 0.2735, 0.8515. Okay. Kira dapat berapa? Hmm. 0.583 kah, Miss? 0.583. Okay. Hmm. Okay. So that is how we find our probability given expectation and variance. Okay. Esok nanti kita akan belajar lagi lah macam mana nak cari soalan probability kalau dia bagi PDF ataupun dia bagi continuous, bukan dia bagi CDF kat kita. Sekarang saya nak kamu fokus macam mana nak fahamkan lah expectation kena darab dengan X. Okay. Jangan buat careless, tolonglah. Cuba buat, bila kamu buat tutorial tu jangan tengok nota, cuba jangan buat careless mistake, okay. Si darab dengan X. Okay, so habis dah kita punya chapter 9, last part of chapter 9 kita. 0.583. Okay, so mana tadi? Okay, so kita kat sini tadi, kita dah habis dah mean dengan variance kita. Esok kita akan sambung, kita akan buat summary untuk semua continuous kita. Cuma siapa yang belum habiskan lagi video PDF to CDF tolong habiskan tolong tengok malam ni juga. Saya tahu ramai lagi tak tengok kat situ. And then saya nak kamu cuba buat, ada masa lagi, kita ada 20 minit lagi. Saya nak kamu cuba buat soalan 2014, lalu pada soalan 2014-2015. Soalan ya. Boleh ambil dulu, esok saya akan sambung dengan soalan yang ni, 2014-2015. Ada jawapan dekat situ. Okay, soalan countdown ni. Ada orang tanya tadi, soalan countdown ni. Countdown sebelum tu, countdown. Yesterday countdown 30, hari ni 29. Ada lagi CP14, ada 2 orang tak hantar. CP2, saya rasa ada seorang tak hantar CP2. Okay, yang tak hantar tolong hantar sebelum saya sebut nama kamu, sebelum nama kamu naik banyak kali. Okay, tolong hantar setiap hari Soalan mentor-mentee, hari-hari soalan mentor-mentee diberi dekat board. Buat ke tidak? Buat ke tak? Tak buat lah tu, senyap je. Dah, Miss. Okay, soalan mentor-mentee tu ada banyak Nanti bila revision kan kamu boleh pergi scroll dekat board tu, ada banyak sangat soalan tu. Soalan tu sepatutnya kena hantar, tapi sebabkan kita punya kekangan, kelas malam semua tu, tak apalah, saya bagi ruang, space untuk kamu buat tutorial kamu. Tapi sekarang saya bagi soalan countdown, saya nak soalan countdown tu dihantar setiap hari. Okay, kita ada 30 hari je. Yesterday punya soalan memang panjang sebab yesterday weekend, kamu ada the whole day untuk buat soalan tu. So lepas ni saya bagi soalan cuma satu soalan je lah, satu soalan setiap chapter. Maybe saya akan masukkan lah part A ataupun soalan part B, soalan part A ataupun soalan part B. Tapi soalan yang countdown yang saya bagi ialah soalan format PSPM. Macam saya pernah cakap, soalan dia boleh je ulang. Kita pernah buat juga 2014, 2015 sama dengan 15 dengan 16. So tak ada masalah pun untuk kamu buat banyak-banyak kali untuk praktis dekat soalan past year ni. So please buat dan hantar. Okay, kenapa saya suruh hantar? Sebab kalau saya tak suruh hantar, kamu tak akan buat. Okay, just spend like 15 minutes untuk buat soalan-soalan countdown kamu ni.
Tak lama pun, tak faham boleh terus tanya. Tak perlu kamu tengok, tenung, tak tahu buat. Habis masa 2 jam kamu tenung soalan tu. Tak tahu boleh terus tanya. Okay, just 15 minutes saja untuk kamu buat soalan countdown tu. Soalan ni, ramai tanya soalan ni semalam. Saya explain sikit lah walaupun tak ada orang tanya. Is a male who rides a Suzuki or Honda given that student rides a Suzuki? Kita tahu bila dia cakap pasal given dekat sini, dia mesti ialah conditional. Okay. Is a male who rides Suzuki or Honda? Union lah dekat situ. Male Suzuki, union male Honda. Okay. So kita considerkan itu ialah event A kita. Given that the student rides Suzuki. Suzuki dekat sini. Okay. Kalau kita guna formula given, kita ada PA given S. PA intersect S over PS dekat sini. Okay. A intersect S. A intersect dengan S. S ialah Suzuki. Okay. So basically kalau kita ada student tu naik Suzuki, maksudnya kalau dia intersect male Suzuki lah. So kamu boleh terus guna formula male intersect Suzuki bahagi dengan Suzuki dekat situ. Okay. Soalan ni dia confusekan kamu je. Basically sebenarnya dia nak tanya yang ini je sebenarnya. Dia nak tanya yang ini. Okay. Dia cuma confusekan kamu dengan banyak-banyakkan ayat dia. So siapa tak boleh buat, siapa yang confused lagi itulah. Okay, tadi ada orang tanya. So saya cakap. Okay, so itu saja, ada masa lagi. Jangan buang masa, ada masa lagi 15 minit ni, 10 minit ni saya nak kamu buat 2014-2015 dekat sini. Esok kita akan bincang, esok kita akan buat summary chapter 9, kita akan habiskan chapter 9 esok. Okay, so that next week kita boleh start chapter 10 and then kita boleh buat revision. Okay ke semua orang? Faham ke apa yang saya cakap ni? Laju ke? Dapat miss, dapat paham miss. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan kita berhenti di sini. Jangan lupa countdown hari ni hantar and cuba soalan ni. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. Thank you, Miss. Okay. Thank you, miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Miss, boleh off record kah?